Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda, cikgu dan cikgi, para pensyarah, ada yang juga yang menonton sebagai seorang ibu bapa. Ibu bapa pun cikgu juga, ya. Kenapa? Sebab sekarang ni pembelajaran di rumah, so ibu bapa lah guru utamanya selain daripada guru yang betul kepada anak-anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, selamat pagi. Saya Cikgu Azra. Sampai bila ingin berkongsi dalam spontan Cikgu Azra sampai bila setiap hari. Dan saya ingin buat pengumuman bahawa mulai hari ini kita akan bersiaran secara langsung dalam FB kita seperti biasa. Save anak kita bermula pukul 8 pagi. Dan kita akan live setiap hari Isnin sampailah Jumaat, ya. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. So hari ini hari Khamis merupakan hari yang Isnin 1, 2, Selasa 3, Rabu 4. Hari keempat SPM telah pun berlangsung. Alhamdulillah, nampaknya kepuasan di hati pelajar kita apabila selamanya menunggu SPM bila lah nak start, bila lah nak start. Akhirnya telah pun terurai, ya, terurai pada hari Isnin yang lepas, 22 Februari 2021. So hari ini hari keempat. Hari ini paper ataupun kertas 3 sejarah, ya. So kepada pelajar yang menduduki SPM bagi paper sejarah, bagi kertas sejarah kertas 3, all the best. Okay. Sebab apa? Sejarah ni boleh bawa satu library buku. All the best lah, eh. Cuma pastikan masa yang digunakan adalah masa yang terbaik. Alright, so hari ini dalam spontan Cikgu Azra sampai bila saya ingin berkongsi apakah kekalutan yang berlaku kalau kita tak lakukan satu perkara ini apabila kita buat kelas, sama ada kelas tersebut kelas secara maya ataupun bersemuka. Ini biasanya yang berlaku lah, ya. Dalam permulaan kelas kita tak set satu rule, tak set satu peraturan yang perlu diikuti oleh semua pelajar, okay, semua murid. Sebut pasal pelajar murid, semalam ada juga kita berbincang. Kenapa kita tak panggil pelajar? Kenapa kita panggil murid? Macam sekolah rendah je, macam budak kecil je. Itulah istilah dalam undang-undang. Pelajar ialah mereka yang berada di universiti dan murid mereka yang berada di sekolah. Itu seperti lalu lah. Tiba-tiba je teringat kan. Alright, so kenapa berlakunya kecelaruan ataupun macam kelang kabut sikit dalam satu-satu kelas? Sebab kita tak set rule. Tak set satu peraturan yang perlu diikuti dan perlu diberitahu sepanjang kelas. Bukan sepanjang kelas. Maksudnya setiap kali kelas bermula, kita perlu nyatakan peraturan ini perlu diikuti supaya pembelajaran dan juga pengajaran kita berlaku dalam keadaan yang terkawal. Okey, so biasanya sebenarnya dari segi set the rule ni ataupun menetapkan peraturan sebelum kelas bermula bergantung pada anda, tuan-tuan dan puan. Okey, anda juga boleh memikirkan cara yang berkesan untuk memastikan kelas kita terkawal. Yang penting set the rule early before class begin actually. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan, ini yang saya buat. Sebelum kelas bermula, saya bagi tahu, okey pelajar-pelajar, okey murid-murid, kalau pelajar-pelajar tu kalau dalam kalangan pelajar mahasiswa lah. Okey, okey murid-murid. Sebelum kita mulakan, cikgu nak tetapkan 3 peraturan yang perlu diikuti. Siapa tak ikut peraturan ni, kemungkinan akan dihalau keluar daripada kelas. Gurau. Okey, baik. Sementara kita membuat persediaan sebenarnya untuk memulakan set induksi kita dalam satu-satu pengajaran, set this rule dulu. So, biasanya apa yang saya buat ialah saya kata kepada murid-murid saya, okey, semua sekali kena ikut 3 perkara ni. Boleh? Ni serius. Okey, pastikan ikut. Siapa tak ikut, memanglah bukan anak murid cikgu. Cewa. Kadang-kadang kita nak ugut
ugut sikit-sikit je lah. Jangan ugut lebih-lebih, tapi dalam keadaan santai. So, apakah 3 perkara yang saya selalu nyatakan sebelum kelas bermula? Okey, yang pertama sekali, apabila saya kata hi, semua kata bye. Rule dia simple je, tak perlu rule dengan ini maka anda perlu tak perlu. Okey, buat santai saja. Okey. So, kita cuba. Hi. So dia kata sama ada dia menggunakan kalau PDPR dia akan bye di ruang chat ya, di ruang chat ataupun di ruang komen. Ataupun boleh juga kita minta dia unmute-kan mikrofon. So, hi, dia kata bye sebagainya. Itu sebenarnya ialah secara psikologi untuk menarik perhatian. Kadang-kadang apabila dia bermain sepanjang kelas kita berlangsung, mungkin kelas kita setengah jam, mungkin kelas kita 1 jam. Okey. Jadi apabila kita set perkara ini awal, maka tengok macam dia lalai sikit. Hello, hello, hello. So, mereka akan bagi tahulah. Okey. Dengan spontannya. Sebab kita dah set dalam minda dia. Hai, hai, hai. Mereka akan jawab. Alright? Itu perkara yang pertama. Ini yang saya buat. Perkara yang kedua, saya nak semua sekali. Okey. Senyum. Siapa muka tension ni, rezeki tak masuk. Senyumkan sedekah. Okey? Saya nak semua sekali senyum. Kan ada, kalau di PDPR tu kan ada dia punya screen semua partisipan kita ada kan. Kita tengoklah siapa senyum. Kenapa kat situ tak senyum? So secara tak langsung dia akan senyum. Apabila senyum maksudnya secara tak langsung kita dah set dah mindarnya belajar ni mesti seronok. Okey. Baik. Yang ketiga apa biasanya saya sebut? Okey, saya nak semua sekali. Okey, semua sekali spotting. Apabila cikgu kata semua angkat tangan kanan, nampak macam saya angkat tangan kiri, sebenarnya angkat tangan kanan Angkat tangan kanan, maka semua saya angkat tangan kanan. Saya nak spotting. Sebab apa? Dalam pembelajaran dan juga pengajaran, kita mementingkan dari segi apa yang dikenali sebagai kinestetik. Kinestetik maksudnya pelajar kita melakukan pergerakan. Apabila pelajar kita melakukan pergerakan, maka akan lebih mudahlah PDPR kita ataupun PDPC kita berlangsung. Sebab apa? Sebab pergerakan akan membuat mereka aktif dalam belajar. Alright? Okay, so itulah 3 perkara yang biasanya saya lakukan. Saya set the rule, saya setkan, saya tetapkan peraturan yang perlu diikuti sepanjang kelas tersebut. Secara tak langsung, sepanjang kelas tersebut, insya-Allah kelas akan lebih terkawal. Alright, so saya harap anda dapat sesuatu dalam perkongsian spontan Cikgu Azra sampai bila pada pagi ini. Dan saya tak sabar untuk dapatkan respon daripada tuan-tuan dan perempuan. Tinggalkan di ruang komen apabila tuan-tuan melakukan perkara tersebut. Apakah kesannya dalam PDPR tuan-tuan dan perempuan. Kita share dan saya suka sebenarnya kita dapat berinteraksi dapat berinteraksi. Saya tengok yang mana komen yang bagus, biasanya apa yang saya akan buat, saya akan jemput ber-Google Meet dengan saya dan saya rakam dan kita share balik kepada audiens kita. Alright, so semoga tuan-tuan sekali lagi dapat sesuatu pada hari ini. Jika anda ada sebarang pertanyaan, tinggalkan di ruang komen dan sebelum tu jangan lupa like. Jangan lupa like. Alright. Dan jika anda dapati bahawa apa yang kita share pada hari ini memberi manfaat kepada anda, pastikan anda share juga kepada rakan-rakan kita, terutamanya guru-guru baru. Ya, guru-guru yang mungkin pengalaman tu mungkin tak berapa banyak lagi. So, berlaku dalam kelas tu mungkin ada isu sebagainya. Jadi at least apabila asbab kepada anda share tersebut, mereka juga dapat manfaat. Sebaik-baik manusia, mereka yang memberi manfaat kepada ramai manusia lain. Alright? Itu hadis ya. Okay, so kita jumpa lagi. Saya Cikgu Azra. Okay, dalam rancangan spontan Cikgu Azra sampai bila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.